Assalamualaikum, kami dari syarikat Fun Noodles M. Sendirian Berhad ingin membentangkan tentang belanjawan syarikat kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Siti Najwa, Haikal, Rima, Li Xiaoli dan saya sendiri Anis Natasha. Ini adalah senarai agenda yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kami Kamran Azman. Hari ini saya akan terangkan tentang pengenalan kumpulan kami. Kumpulan kami telah memilih syarikat Fun Noodles Sendirian Berhad sebagai pembentukan syarikat penghilangan hipotetikal untuk memahami lebih lanjut berkaitan maklumat-maklumat penting yang diperlukan dalam pembentukan belanjawan dan menukar maklumat-maklumat tersebut sebagai rancangan kewangan serta kesan belanjawan tersebut kepada syarikat. Syarikat Fun Noodles Sendirian Berhad memfokuskan kepada 2 produk makanan mi yang digemari oleh orang, iaitu ramen tom yum cawan segera dan udon sup Jepun cawan segera. Produk kami dapat memberikan masyarakat kepuasan yang tinggi dengan harga yang murah dan kualiti yang tinggi. Polisi syarikat kami adalah mengeluarkan produk yang halal, menjamin kualiti serta citarasa pengguna dan jaminan terhadap kualiti produk dan kebersihan persekitaran kilang pemprosesan mengikut piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia. Visi syarikat kami adalah menjadi syarikat utama dalam industri pembuatan ramen dan udon segera yang dikenali bermula tahun 2018 dan dapat dijadikan sebagai contoh bagi produk berkualiti tinggi yang memuaskan pengguna. Terakhir, misi syarikat kami adalah berkhidmat kepada pengguna dengan pelbagai kualiti terbaik produk makanan berasakan dan memastikan kepuasan dalam pembelian produk yang halal, murah dan sedap. Seterusnya, objektif umum belanjawan. Objektif umum belanjawan Fun Noodles ini disediakan adalah untuk memproses pengagihan sumber serta membantu pihak pengurus syarikat dalam meningkatkan prestasi syarikat. Penyediaan belanjawan ini juga merupakan alat perancangan syarikat sebagai suatu piawaian bagi mengukur prestasi selain daripada penetapan matlamat organisasi. Belanjawan yang baik adalah apabila perniagaan dapat mencapai keuntungan pada masa hadapan dengan cara meminimalkan perbelanjaan. Oleh itu, ia dapat memastikan matlamat organisasi mampu dicapai melalui data-data kuantitatif yang dinyatakan di dalam suatu belanjawan. Belanjawan juga boleh dijadikan sebagai alat kawalan kerana ia mampu mengawal segala aktiviti organisasi. Maka pihak pengurusan dapat melihat dengan lebih jelas apa yang mereka perlu capai dan memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan mengikut penetapan sumber yang telah dilokasikan supaya tidak berlakunya pembaziran. Seterusnya, saya akan membentangkan andaian dan polisi syarikat. Andaian yang pertama adalah dari segi unit jualan bagi sukuan 1, 2, 3, 4 dan sukuan 1 bagi 2024 seperti berikut. Seterusnya, bahan mentah yang diperlukan bagi ramen dan udon adalah tepung gandum, minyak masak, perisa tom yum, kicap manis, kicap Jepun dan perenca sup Jepun. Harga belian bahan mentah dan kadar penggunaan bahan mentah ditetapkan seperti berikut. Polisi inventori barang siap adalah 40% daripada unit jualan yang dijangkakan pada sukuan berikutnya. Inventori awal bagi sukuan pertama adalah 40% daripada jualan sukuan pertama. Inventori akhir barang siap bagi sukuan pertama tahun 2023 ditetapkan sebagai 220,200 bagi ramen dan 208,000 bagi udon. Overhead kilang. Susut nilai mesin dikira dengan menggunakan kaedah garis lurus dan overhead semua belanja overhead ini dibayar pada hujung bulan dalam tempoh semasa belanja berlaku. Belanjawan yang pertama adalah belanja jualan. Daripada jadual ini kita dapat melihat unit jualan makin meningkat pada setiap tahun. Ini kerana makanan Korea dan Jepun yang menjadi trend makanan global pada tahun ini melalui pengaruh daripada K-pop dan J-pop. Harga seunit ramen segar cawan adalah RM6.90 sen dan bagi udon pula adalah RM7.50 sen. Seterusnya adalah belanjawan pengeluaran. Inventori awal ditetapkan sebanyak 80,000 bagi ramen dan 60,000 cawan bagi udon. Polisi inventori awal adalah 40% daripada unit jualan sukuan semasa. Polisi bagi inventori barang siap akhir pula adalah 40% daripada unit jualan sukuan berikutnya. Belanjawan yang ketiga adalah belanjawan bahan mentah. Terdapat 4 jenis bahan mentah yang terlibat dalam proses pengaruan ramen segar cawan dan udon segar cawan. Polisi syarikat bagi inventori akhir bahan mentah adalah 20% daripada unit pengeluaran sukuan berikutnya. Unit pengeluaran bagi sukuan pertama tahun 2023 ditetapkan sebagai 550,000 unit bagi ramen segar cawan dan 520,000 unit bagi udon segar cawan.
Jam berlangsung yang diperlukan untuk ramen segera cawan adalah 0.5 jam dan bagi udon pula adalah 0.8 jam. Upah yang dibayar untuk produk ini adalah sama iaitu RM5 sejam. Kadar ini diandaikan kekal sama sepanjang tahun. Belanjaan overhead pula, kos overhead perkilangan berubah iaitu utility kilang dikira mengikut RM1.50 setiap jam berlangsung. Perbelanjaan utility adalah kos yang ditanggung oleh syarikat untuk menggunakan perkhidmatan atau kemudahan penyedia utility awam. Kos overhead tetap pula, sewa kilang sebanyak RM10,200, susut nilai sebanyak RM8,000 dan insurans kilang sebanyak RM6,400. Seterusnya, belanjawan inventory akhir barang siap. Kos produk seunit diperoleh dengan mengambil kira kos bahan langsung, kos berlangsung dan kos overhead perkilangan. Daripada jadual ini, kita dapat melihat kos pengeluaran seunit bagi ramen adalah RM4.73 sen dan bagi udon pula adalah RM6.57 sen. Seterusnya adalah belanjaan jualan dan pentadbiran. Belanjaan jualan berubah adalah belanjaan komisen iaitu sebanyak 5 sen bagi setiap unit yang dijual. Belanjaan tetap pula adalah yang pertama, gaji 2 kerani sebanyak RM3,000, gaji pengiklanan bagi RM1,800 dan belanja am sebanyak RM2,000. Seterusnya kita akan beralih kepada belanjawan keuangan di mana andaian dan polisi syarikat telah ditetapkan. Di mana yang pertama adalah jualan. Dari segi jualan, 60% daripada hasil jualan adalah jualan secara tunai dan lagi 40% daripada hasil jualan adalah jualan secara kredit. Jualan secara kredit pula adalah terbahagi kepada dua iaitu 80% daripada jualan kredit akan dikutip pada sukuan semasa iaitu sukuan pertama dan lagi pada 20% daripada jualan kredit akan dikutip pada sukuan berikutnya. Bagi belian pula, 50% daripada jumlah belian adalah belian tunai dan lagi 50% daripada jumlah belian adalah belian secara kredit. Belian secara kredit pula terbahagi pada dua iaitu 60% daripada belian kredit akan dibayar pada sukuan semasa dan lagi 40% daripada belian kredit akan dibayar pada sukuan berikutnya. Dari segi pembelian mesin dan juga peralatan, di mana syarikat telah membeli mesin pembuatan ramen dan juga mesin pembuatan udon masing-masing berharga RM5,000 dan juga RM8,000 pada sukuan keempat. Pada sukuan pertama pula, syarikat telah membeli peralatan pembuatan ramen yang berharga RM500,000 dan juga peralatan pembuat udon berharga RM400,000. Baki awal tunai yang dimiliki oleh syarikat bagi produk ramen adalah sebanyak 4 juta, manakala bagi produk udon adalah sebanyak 2 juta. Syarikat juga mempunyai rizab pada akhir tempoh sukuan iaitu sebanyak RM2,131,869 dan berikut merupakan polisi dan andaian bagi overhead perkilangan. Elemen pertama dalam belanjawan keuangan adalah belanjawan tunai bagi produk ramen segera cawan di mana baki awal tunai seperti yang dinyatakan dalam andaian sebentar tadi adalah sebanyak 4 juta yang diletakkan pada sukuan pertama. Hasil pengiraan pada sukuan pertama, syarikat memperoleh lebihan sebanyak RM3,769,151. Jika dilihat pada belanjawan tunai ini, bagi produk ramen ia menunjukkan aliran yang positif pada setiap sukuan dengan jangkaan peningkatan lebihan yang memuaskan dengan mengambil kira semua andaian dan pembayaran tunai serta jumlah yang sedia ada. Hasilnya pada sukuan terakhir iaitu sukuan 4, bagi produk ramen, lebihan dapat diperolehi sebanyak RM6,356,254. Seterusnya adalah belanjawan tunai bagi produk udon segera cawan di mana baki awal tunai bagi produk udon adalah sebanyak 2 juta akan diletakkan pada sukuan pertama dan hasilnya lebihan yang diperoleh pada sukuan pertama adalah sebanyak RM1,05,73,958. Di sini kita dapat melihat bahawa belanjawan tunai bagi produk udon dirumuskan aliran tunai yang sangat positif bagi produk udon dengan peningkatan lebihan pada setiap sukuan. Peningkatan lebihan yang mendadak dijangka pada sukuan keempat dengan lebihan sebanyak RM1,969,888. Ianya disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat daripada pelanggan. Seterusnya adalah berkaitan dengan penyata pendapatan performa syarikat di mana hasil jualan yang diperoleh daripada belanjawan jualan adalah sebanyak RM22,641,900. Diperolehi hasil daripada penjualan produknya iaitu ramen dan juga udon. Setelah mengambil kira keseluruhan kos barang dijual, perniagaan telah memperoleh untung kasar sebanyak RM4,971,424. Di akhir penyata ini, kita dapat melihat keuntungan bersih bagi produk ramen dan udon adalah sebanyak RM4,759,474. Elemen terakhir dalam pengiraan adalah penyata kedudukan keuangan di mana berdasarkan penyata ini kita dapat melihat bahawa syarikat Fine Noodles Manufacturing Sdn Bhd telah memperoleh jumlah aset bagi produk ramen dan udonnya sebanyak RM16,197,945 di mana ianya telah bersamaan dengan jumlah liability dan equity pemilik yang diperolehi oleh perniagaan.
Seterusnya ialah implikasi belanjawan induk terhadap syarikat kami ialah dapat merancang aktiviti perniagaan pada masa hadapan dan dapat menentukan visi, misi dan objektif. Seterusnya dapat membantu dalam mengawal dan menilai prestasi syarikat. Selain itu dapat menggambarkan kedudukan kewangan syarikat dan tidak lupa juga dapat digunakan sebagai alat pengagihan sumber. Saya Lisa Ling, nombor matrik A183808 akan terus membentangkan analisis belanjawan. Analisis pertama ialah analisis jualan dan pengeluaran. Graf-graf tersebut adalah hubungan antara volum jualan dan volum pengeluaran bagi produk ramen dan udon pada tahun berakhir 2023 mengikut sukuan. Seperti yang dapat dilihat, terdapat perbezaan antara volum dan pengeluaran kerana terdapat kawalan inventory akhir dan inventory awal pada setiap sukuan untuk memastikan bekalan inventory yang mencukupi. Polisi syarikat telah menetapkan inventory akhir yang dihendaki adalah sebanyak 40% daripada unit jualan sukuan berikutnya. Oleh itu, inventory awal bagi produk ramen pada sukuan pertama adalah sebanyak 80,000 unit dan inventory akhir bagi sukuan keempat adalah sebanyak 220,200 unit. Manakala bagi produk udon pula, inventory awal adalah sebanyak 60,000 unit dan inventory akhir bagi sukuan keempat adalah sebanyak 208,000. Seterusnya, bagi analisis hasil dan kos pengeluaran bagi ramen dan udon. Berdasarkan rajah yang disediakan, dengan menggunakan formula hasil tolak kos, kami dapati bahawa ramen akan membawa keuntungan bagi setiap sukuan dan jumlah keuntungan adalah sebanyak RM2,919,524 Malaysia. Manakala bagi udon pula, jualan udon dijangka membawa kerugian bagi sukuan pertama dan kedua kerana kos pengeluaran yang tinggi berlaku dalam tempoh tersebut. Hal ini kerana kos penghasilan inventory akhir yang dihendaki agak tinggi berdasarkan jualan akan meningkat dari 150,000 unit kepada 300,000 unit pada sukuan kedua dan kepada 500,000 unit bagi sukuan ketiga. Walaupun terdapat kerugian bagi kedua-dua sukuan tersebut, produk udon masih membawa keuntungan secara keseluruhannya sebanyak RM422,640 Malaysia. Analisis seterusnya ialah analisis pengeluaran bagi ramen dan udon. Berdasarkan carta di atas, boleh didapati bahawa volum pengeluaran bagi ramen dan udon dijangka meningkat sepanjang tahun 2023. Volum pengeluaran ramen lebih tinggi berbanding udon pada sukuan pertama, kedua dan keempat. Manakala pada sukuan ketiga, volum pengeluaran udon lebih tinggi berbanding ramen. Perbezaan pengeluaran bagi sukuan pertama adalah sebanyak 70,200 unit, pada sukuan kedua 40,300 unit, pada sukuan ketiga sebanyak 9,800 unit dan sukuan keempat sebanyak 42,500 unit. Berikut merupakan graf bagi analisis penerimaan tunai dan analisis pembayaran tunai bagi pembelian bahan mentah. Bagi penerimaan tunai, syarikat telah menetapkan polisi bagi belanjawan kewangan. Antaranya ialah 60% daripada jualan adalah secara jualan tunai, manakala 40% daripada jualan adalah jualan kredit. Bagi jualan kredit ini, 80% jualan kredit akan diterima pada sukuan semasa, manakala selebihnya akan dikutip pada sukuan berikutnya. Bagi pembayaran tunai bagi pembelian bahan mentah pula, syarikat telah menetapkan polisi di mana 50% belian adalah secara tunai dan 50% adalah belian kredit. Bagi belian kredit ini, 60% belian kredit akan dibayar pada sukuan semasa, manakala 40% akan dibayar pada sukuan seterusnya. Seterusnya ialah analisis nisbah yang digunakan oleh syarikat kami ialah nisbah kecairan, nisbah pengurusan aset, nisbah pengurusan hutang dan nisbah keuntungan. Bagi nisbah kecairan, kami menggunakan nisbah semasa iaitu sebanyak 37.44 kali dan nisbah cepat sebanyak 29.53 kali. Bagi nisbah pengurusan aset, kami menggunakan pusi ganti inventory sebanyak 9.40 kali, tempoh kutipan purata sebanyak 11 hari, pusi ganti aset tetap sebanyak 4.71 kali dan pusi ganti jumlah aset sebanyak 1.40 kali. Nisbah pengurusan hutang pula kami menggunakan nisbah jumlah hutang kepada jumlah modal sebanyak 10.30%. Akhir sekali nisbah keuntungan iaitu margin keuntungan sebanyak 47.73%, pulangan jumlah aset sebanyak 66.72% dan pulangan ekuiti sebanyak 68%. Last sekali daripada kumpulan kami adalah kesimpulan. Oleh itu, secara keseluruhan belanjawan yang dihasilkan oleh syarikat Fair Noodles Sdn Bhd amnya menepati dan mematuhi andaian dan polisi syarikat yang telah ditetapkan. Syarikat masih mampu memperolehi pendapatan bersih berdasarkan belanjawan yang dihasilkan.
Hasil daripada kiraan setiap nisbah iaitu nisbah kecairan, nisbah pengurusan aset, nisbah pengurusan hutang dan nisbah keuntungan terbukti menunjukkan nilai yang positif. Maka syarikat Fair Noodles boleh mengurus operasi menjual mi ramen dan mi udon pada jangka masa yang panjang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.